Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahal azim. Astagfirullahal azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan juga nikmat yang paling besar sekali adalah nikmat diberikan kita kepada kehidupan yang sebelum ini kita belum lagi disebut hidup, di mana apabila kita diberi rasa hidup oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa bukanlah kita memiliki hidup, tetapi hidup itu adalah hak tetap kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita dapat rasakan benar-benar bahawa hidup ini adalah kepunyaan Allah, dan setiap apa yang kita nak sebutkan, kita nak gerakkan, menerusi kudrat, itu semua kita perlu menghilangkan rasa kedirian kita. Kalau tidak, kita tidak akan dapat rasa yang sebenar, iaitu nikmatnya ataupun tenangnya tadi. Bila kita dapat betul-betul, sebelum lagi kita menggerakkan tangan kita, kita merasakan kita tak memiliki pergerakan, kita tak memiliki kekuatan. Hilangkan dulu, baru kita gerak. Hilangkan dulu semua suara, semua tak ada, kita tak ada kalam, baru rasakan yang bawah. Setiap kalam yang keluar itu adalah kalam. Dia berbeza dengan kita menyebut, baru kita nak menyedari. Dan ada pula yang menyebut, dia tidak merasai bahawa itu kalam Allah. Berbeza. Dia benda ni dia halus. Tapi bila orang dah biasa mematikan diri, la ilaha illallah, maka dia takut lagi nak mengatakan ada dirinya. Sebab dia dah beri kepahaman bila la tu tadi, yang ada hanya Allah. Maknanya dia dah bersiap dah. Dia dah bersiap untuk mengatakan dirinya tidak ada, dan yang menyebut yang ada itu hanyalah dia juga yang menyebutkan dia itu yang ada. Tapi kalau la ilaha illallah, kalau kita mengatakan kita yang kata dia yang ada hanya dia, itu belum lagi mencapai maqam dia. Bila tak sampai maqam dia, dia tidak akan mencapai kepada dinding tauhid zat yang sebenar. Maka kita belum lagi rasa berada dalam benteng Allah, ataupun berada dalam inna fatahna laka fathan mubina. Atau kita tak berada di dalam, dia kata tadi inna fatahna laka fathan, sesungguhnya aku bagi kemenangan yang kita belum dapat lagi kemenangan yang jelas. Sebab belum lagi kita mematikan diri kita betul-betul. Sebab kalau dah mati yang betul-betul, kita jadi gitu. Dia kata, aku ni lemah lah, aku nak bergerak pun tak boleh, aku nak gerak pun tak boleh, aku nak cakap pun tak boleh, aku nak melihat pun tak boleh, aku nak mendengar pun tak boleh. Jam kat otak aku ni langsung senyap. Tak boleh long lay, semua tak boleh. Tak bermain, langsung tak bermain. Kena macam tu kan. Dia bagi rasa mati. Macam mana Latif cakap tadi. Kalau dia yang tak bagikan rasa tadi mati, kita tak faham apa tu mati sebelum mati. Bila dia bagi tu, nanti kita rasa dia maqam dia tadi. Dia nanti kita langsung tak boleh nak fikir apa, macam orang yang dah lumpuh dah. Kalau lumpur tu makna badan ni tak boleh gerak. Ni dengan otak-otak sekali, senyap.
Nak cakap nak bernafas pun macam lemas, tak boleh. Dia akan rasa situasi yang begitu, yang mati sebelum mati tu bagi rasa kan. Jadi kita mohonlah pada Allah, janganlah takut. Sebab apa? Benda ni memang kita pasti kena hadapi. Kalau kita tak hadapi sekarang, kita tak dapat rasa apa yang dikatakan nikmat dengan Allah tadi. Mula-mula memang kita ni akan ditakuti gitu. Ya, nak ada lah ni, ada apa, suami lagi, aku ada ayah, aku ada ni perniagaan lagi. Memang kita akan berlawan gitu dulu. Aku ada pengikut aku ramai, aku banyak lagi belum sampaikan lagi, aku ada je alasan-alasan yang dalam diri itu nafsu syahwat kita. Kalau kita tak gitu kan, kalau kita tak lawan, kita layan kan, sampai bila kita tak dapat rasa mati sebelum mati yang sebenar. Kita dok cakap sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha Allah, 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 seolah-olah macam kita dah. Tapi kita belum mencapai maqam dia, kita hanya sebut. Yang betul-betul la ilaha illallah tu dah sampai Allah tu kita sebut, maknanya dah bergetar dah. Bergetar maknanya takut nak adakan kedirian balik. Tapi buangkanlah, saya cakap tadi semalam pun kita sama-sama lah buangkan. Nanti masing-masing nanti Allah akan, kalau betul-betul kita nakkan pada Allah, Allah tu sendiri akan memberikan jalan. Bukan saya. Saya ni tak ada apa. Saya ni hanya sama-sama kita menuju kepada mentauhidkan kepada Allah. Saya hanya bagi menemani kalian, menemani aja. Nanti kalian yang betul-betul dengan Allah tu, nanti bagaimana Allah yang sendiri yang akan, kamu betul-betul nakkan Allah kan, nanti dia sendiri yang akan tahu apa dia nak bagi kamu, cara kamu dapat mati tadi. Itulah salah satu tu mesti gitu. Hawa nafsu kita akan kalau kita tak mampu, dia yang akan menghadapi. Tapi menjeritlah, kita dah menjerit, ya Allah aku tak mampu, ya Allah aku nak engkau ya Allah, tapi hawa nafsu aku gini-gini, masih ada lagi fikir kedirian, lagi fikir nak ni, fikir ni, fikir penting diri lagi, ya Allah. Kena berjuang, kena perang. Memang Rasulullah kata kena perang. Hebat perang ni. Perang ni memang hebat. Kalau kita tak mulakan, memang kita tak akan nampak ini peperangan hebat. Jadi banyak orang alim, orang bukan maknanya orang banyak belajar kitab, belajar tinggi-tinggi, tapi dia tak, hawa nafsu dia masih lagi tak dapat dikekang, diikat, ditundukkan. Banyak PhD bidang ni, bukan bumi sini lah, bumi tempat lain senang kita. Tapi dia nafsu dia masih sebab dia belum lagi berperang betul-betul. Berperang betul-betul untuk menundukkan Allah. Sebab hawa nafsu ni dia lebih bahaya lagi daripada iblis, daripada segala-gala kejahatan. Hawa nafsu kita ni. Dan itu maknanya di dunia ini, dengan siapa engkau tenggelam. Kalau engkau tenggelam dengan sesuatu selain Allah, maka engkau bersamalah dengannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bang? Baru tarawih habis? Okay. Sini boleh? Boleh. Kalau cikgu sini. Dia ada song. Jadi cubalah betul-betul kita sama-sama maknanya saya pun masih lagi dalam peringkat begitu. Bukan maknanya saya cakap ni saya dah lulus semua.
Banyak lagi perjalanan tabaqah, tingkat-tingkatan dia lagi. Ya, saya dah bagi tahu. Yang pentingnya kita mesti dengan Allah. Jangan kita hiraukan di depan kita yang terlalu jauh. Yang penting kita nak hadapan kita ni, kita nak hadapi mesti harus Allah lah, yang bukan diri kita. Kalau diri kita memang kegagalan aja, kita tak sedar dia dah gagal. Kita tak sedar gagal sebab kita rasa macam okey, orang suka dengan aku pergi mana-mana, orang alim-alim pun suka dengan aku, kan? Yalah, kita kan, saya dah bagi tahu, yang nak nilai kita bukan manusia. Jadi nak nilai kita kan Allah. Jadi tak malunya kita ke, kalau kita tu tadi makhluk puji kita macam-macam, kata kita okey, kita pun rasa okey, tapi kita tu dengan Allah masih lagi kita gerak tadi, rasa lagi ada kita nak bercakap ni tadi. Saya takut nak cakap ni. Saya takut lemah saya. Ya Allah, apa aku nak cakap ni, tak tahu apa benda. Ya Allah, kosong, aku tak tahu, tak ada ilmu aku, la ilma lana. Ya Allah, betul-betul apa aku nak cakap nanti, ya Allah. Itu dia, setiap kali kita nak mati, tak ada ilmu aku melainkan ilmu, tak ada diriku melainkan diri. Memang betul aku ni tak ada, ya Allah. Bukan, tolonglah buat aku jadi original, supaya memang betul aku tak ada. Aku ni memang dulu bila-bila pun belum disebut apa. Bila kau buat patung tu pun yang kau buat, Adam tu patung dia pun engkau juga, material yang kau yang juga jadikan. Patung pun kepunyaan Allah. Masukkan roh baru bergerak. Tapi kita belum lagi proses mati. Yang dikatakan mati, sebelum mati tu kita tak bersungguh-sungguh. Tapi bila kita duduk dalam pengajian ni, alhamdulillah, kita akan, Allah Ta'ala proseskan kita. Bukan saya kan, Allah proseskan dalam diri. Dia lebih tahu diri kita. Saya tak tahu. Saya hanya menemani je yang saya mengalami. Itu masa benda ni harus dikongsi. Mungkin akan terkena dia punya sifir yang Allah Ta'ala suruh cakap tadi, kena berlaku pada kita. Alhamdulillah, kebanyakannya kena tepat. Ya, betul. Kita nak terkelip mata pun tak larat. Nak buka mata tu, dia yang bukakan. Nafas dia nak naik, ya Allah, lambatnya dia nak naik, ya Allah. Tak ada apa-apa kuasa aku nak naikkan nafas aku. Nak turun pun gitu juga, ya Allah, engkau yang turun. Nak berhenti, engkau dengan izin kau berhenti juga, ya Allah. Dilatih tu sampai Allah Ta'ala ajar sampai ke, kau nak betul-betul aku akan bagi jalan. Pasti kau akan dapat. Kau susah payah macam mana kan, pasti akan aku bagi, Allah Ta'ala. Kau bersusah payah nakkan aku, macam-macam pelatihan aku bagi kau. Menjerit kau, ya Allah, aku tak tahu nak ngadu siapa ni, aku kena macam ni punya ujian, ya Allah. Sampai gitu Allah bagi. Tujuan dia untuk kita 100% kepada Allah. Dia ajar, dia train itu. Memang perit kena ujian tu, tak ada siapa boleh tu. Ibarat itulah sakaratul maut tu sampai. Memang nak disuruh kita ni mati. Kalau kita tak mati kan, memang kita dalam keadaan sakit je lah. Dia ajar kita. Dia ajar tu sampai kita long lay lah lemah. Tak bermain langsung. Nak cakap pun, nak ibadah pun tak larat. Nak solat pun tak larat. Nak berdiri pun macam rasa macam tak boleh berdiri. Ya Allah, kekuatan kau, ya Allah, kau yang boleh berdiri. Sampai dia buat kita rasa gitu. Kita nak angkat, tapi itu orang tak larat ni nak angkat ni. Kalau kita fikir kita tak larat angkat dia. Ya Allah, kudrat kau, ya Allah. Allahu Akbar. Kau sebut pun tak larat tu. Yang nyebut tu tadi siapa? Dia juga punya paha besar dia tadi dia. Dalam hidup kita rasakan gitu, ya Allah. Nak lihat, nak buka kelopak mata, nak lihat lemah, dia yang buka kan. Kita nak lihat apa pun tak ada semangat dia.
Ha. Semua dia, kita melihat dengan dia, baru boleh semangat dah. Nampak dia saja, nampak yang bergerak tu semua, engkau semua, ya Allah. Dia bawa situ, dia bawa kita ke situ. Duduk jalan kita nak jalan setapak tu pun kita rasa dia yang tolak kaki kita depan. Macam nak rebah pun ada dah. Dia yang gerakkan. Dia buat. Kita nak makan apa pun semua dia yang kontrol. Tak ada selera langsung. Pada waktu ni, time patutnya dah berbuka puasa kan. Kita nak makan dah selera dia. Ambil korma tu. Ambil pun kita rasa tangan kita gerak pun tak mampu, dia yang gerakkan. Ya. Kita yang masuk mulut. Tolak, rasa dia tolak tadi. Rasa dia suapkan, rasa dia kunyahkan tadi. Rasa dia suruh telan tadi. Rasa benda tu menyerap masuk zat-zat Allah, dinding-dinding dalam badan, darah daging kita. Masuk ke urat saraf tu semua. Tak ada apa kita semua daripada dia yang gerakkan urat saraf kita, nampak urat saraf kita semua berzikir. Semua izin dia semua. Allah, ya Allah, halusnya ya Latif, ya Allah, halusnya ya Allah. Jadi dia menunjukkan tadi lemah lembut dia, halus dia tadi, dia punya nak cerita kau langsung tak ada lah. Kalau kata gaib kau ada lagi ni, tak ada langsung. Dia nak buatkan kita sampai tidak, kita tak faham. Kalau saya tak cerita macam ni lemah lembut dengan cara dengan ini saya ceritakan ni, ini sebenarnya dia lagi slow lagi sebenarnya. Ni saya cerita ni kira laju ni. Dia lagi slow lagi, slow motion lagi dia. Slow motion sampai kita nak tangan tu jadi lambat setengah jam seolah-olah nak sampai ke air tadi. Dia slow motion. Tangan ni nak sampai, nampak dia suapkan. Ya. Dia suruh buka mulut, buka. Telan nampak air tu jatuh, dia tolak. Air tu pun berzikir kat tekak kita. Masuk kena kat sini, rasa pergi kat otak saraf kita berzikir semua. Sebab kita minum daripada suapan tangan, kekuasaan Allah, bukan tangan kita. Tangan kita tak ada kudrat. Jadi kudrat dia sebenarnya. Ya. Kalau kau makrifat kan, minuman kau, makanan kau makrifatkan yang suapan tu daripada suapan aku, maka dia tidak akan buat maksiat pada kau, pada aku. Sentiasa dia darah daging yang tumbuh daripada situ. Luar biasa dia punya tu luar biasa. Jadi apa pun nanti kita nampak nanti dalam hidup kita bila buat macam tu, dia ajar macam tu, kita nampak ni dalam hidup kita nampak ini bentuk kesalahan, ini bentuk kebenaran. Diperlihatkan macam-macam, betul, banyak betul gitu. Ini tak betul, benda batil. Jangan kau duduk kat dua-dua tu. Tetap kau dengan Allah. Jangan kau memandang lagi mana betul, mana, supaya engkau tidak berhenti di situ. Kalau engkau berhenti di salah satu dia, maka engkau berada di tenggelam di situ, maka engkau tidak bersama denganku. Halus kan? Ada halus lagi tu. Tapi cerita tu cukup. Jangan kita berhenti kat situ. Hinggakan perbuatan sesuatu itu akulah yang membawa dia. Kalau aku katakan kau duduk kat tempat batil, kau duduklah. Sebab akunya yang suruh. Kalau akunya yang suruh kau tak duduk ke tempat yang benar, maka duduklah kau ke tempat yang macam tu. Kerana sesungguhnya kedua-dua itu daripada aku. Maka jangan engkau terbujuk. Tak ada semangat lagi kita nak buat ibadah. Kita nak buat jahat pun kita tak ada semangat.
Dua-dua tak ada sebab kita dah dengar tenang dengan dia. Tenang. Rupanya tak ada kedirian kita tenang. Kita dengan dia tenang. Nanti disuruh kita buat laksanakan menurut apa yang. Tapi kalau kita tak dimatikan macam tu, kita tak tahu, kita ingat kita melulu nak, maknanya kita tak mencapai mati sebelum mati tu. Takkan dah duduk dengan Allah kita buat tak baik ni. Lah, kan dah dibagi tahu tu rahsia dia. Apa pun baik tak baik tu rahsia aku yang mentajalikan, bukan kau. Kekuasaan di tangan aku. Walaupun aku yang suruh buat batil, macam Nabi Hidayah, aku yang suruh dia pancung, kau jangan salahkan dia. Aku punya kekuasaan dan aku tahu apa selepas itu. Engkau jangan memprotes, jangan membangkangi apa yang aku bila dah dengan Allah. Yang risaunya kita tak dengan Allah. Kita buat baik, kita rasa kita salah, kita keras, kita protes. Mana boleh jadi macam ni? Aku tak boleh jadi macam ni. Kita protes. Aku mesti buat baik dia, mana boleh terjadi tak baik ni? Ada kedirian kau. Ni baik pun buruk tetap daripada Allah. Maknanya bukan kita yang nak buat buruk tu. Tapi kita kena faham sebab punca buruk tu bukan tu buat buruk, tapi adanya diri kau tu tadi yang menyebabkan kau ada dia. Tapi kalau kau duduk dengan dia, kau tunggu arahan dia, buruk yang kau buat pun jadi best. Macam Nabi Hidayah AS. Betul? Tapi kita bukan semua orang dapat duduk makam tu. Tu saya cakap tadi, kalau selagi kita belum istiharkan perang pada hawa nafsu kita sendiri, kita tidak jujur, memang kita tak akan mencapainya. Termasuk saya. Jadi kita sama-sama mengikuti sistem-sistem Allah. Bila kita dah istiharkan perang, kita dah tahu. Tapi kalau sampai bila kita tak nak istiharkan dia, cuba cerita. Kita berada dalam tipu daya, menzalimi diri kita sendiri. Kita menyangka itu ahsanu amalah. Kita yang menilai sendiri ahsan, kita buat baik. Dalam diri kita, kita sangka kita yang buat baik. Jadi menyebabkan hawa nafsu kita makin memberontak. Kita tak dapat nak kekang dia. Itu beza dia tadi. Tapi kalau kita tak jumpa orang-orang ahlullah, kita tak faham. Orang akan pancung ahlullah tu. Kata Sayyidina Ali, aku ada ilmu yang rahsia di sisi Allah, aku nak bagi siapa nak. Kan semalam saya cakap Abu Hurairah pun gitu juga. Ilmu yang awam Rasulullah ajar pada aku dah ajar. Tapi ilmu yang rahsia Rasulullah ajar, aku belum boleh. Sebab aku nak tengok orang tu boleh, aku akan curahkan. Tapi aku tak dapat orang yang boleh, aku nak curahkan. Tu zaman sahabat aja pun. Kan? Rasulullah pun ada 3 ilmu dia bagi. Ilmu zahir, ilmu batin, ilmu rahsia. Ilmu zahir Rasulullah ajar habis. Ilmu batin ada pilih-pilih orang. Ilmu yang ni tadi, yang rahsia ni cukup lagi terperinci. Sayyidina Ali ada beberapa je yang Sayyidina Umar yang ada ilmu ni, yang boleh berkata-kata dengan Allah Ta'ala langsung. Ilmu rahsia ni dia direct boleh berkata. Jadi yang kita pelajari ni adalah yang ilmu rahsia di sisi Allah. Al-insanu sir. Manusia itu adalah rahsia, dan sesungguhnya rahsia itu tak lain daripada tak ada diri dia dah. Jadi dia main kat dalam dia tadi. Susah kita nak jelaskan. Kalau orang kata, dia ni berkata-kata dengan Allah senangnya. Tapi bukanlah mudah apa yang kau cakap. Engkau tak lihat pengalaman dia mengalami seksaan rohani, peperangan hawa nafsu yang dihadapi. Sampai ada yang ketuk syahwat dia, ada yang kepala dia hantuk kat dinding pun ada. Dengan berzikir-zikir dia kentuk dinding, kat kepala dia kat dinding. Dan sebab apa? Dia masih lagi teringat lagi diri dia. Dia hukum diri dia.
Kita tak faham, jangan dia punya makam gitu. Ya, engkau zikir kalau lalai, engkau steady, engkau tak ada rasa takut dengan Allah. Dia dalam dia terasa, dia teringat diri dia hantuk oleh dia tahu kalau jengking ke apa ke. Kalau aku lalai pada aku, ingat diri aku, kau suruh ni sengat ya Allah. Dia dah peringkat dah, memang dah sungguh-sungguh. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sungguh kepada Allah, dia akan mendapat dua kemudahan Allah bagi. Susahnya satu, fa inna ma'al usri yusra, maknanya dia ulang dua kali tu. Susahnya sekali tapi kemudahan dua kali. Jadi bergembiralah kita bila kita susah menempuh jalan Allah. Abu Yazid Al-Bistami, dia nak pergi tabligh kepada raja yang zalim sekali. Dia pergi naik tangga lebih kurang 50 tangga atas tu. Raja zalim tu dengan bangis, dengan tunggu dia dan dengan bala tentera dia. Bila Abu Yazid kata beriman dah, kembalilah kepada Allah, jangan menzalimi. Dia tandangnya Abu Yazid, jatuh pada atas 50 tangga, bergolek, berdarah-darah jatuh. Sampai kat bawah, masyarakat tunggu kat bawah. Abu Yazid menangis. Kenapa kau menangis, Abu Yazid? Tadi nikmatnya tadi masa aku jatuh tadi, seolah-olah Allah tu peluk aku. Aku indah bersama Allah tadi, 50 tingkat slow motion tadi. Dekat, pecah-pecah kepala aku, jatuh, dia tendang. Seolah-olah aku dalam kesedapan dengan Allah tadi. Sampai ke bawah, Allah seolah-olah lepaskan tangan dia. Aku dah seolah tak sakit masa tu. Jadi aku menangis tu, terlepas ni tangan. Kasih sayang Allah memeluk aku tadi. Ya Allah, tu makam macam mana manusia tu? Tu belum makam Nabi, tu baru wali punya makam. Ya. Jadi kita menceritakan ni, maknanya kita bukannya kita ni diseksa ataupun diuji, tu satu ujian yang maknanya berat, bukan. Fa inna ma'al usran inna ma'al. Sebenarnya itulah Abu Yazid dalam susah tu, kan sakit, dalam susah jatuh kan, dia dah dapat pegang, maknanya sakit ke sehat ke, kan, apa pun kondisi yang berlaku pada diri aku, kan, aku tetap dengan macam mana dia susun kehidupan dia tu gitu, supaya dia selalu dengan kita kena tak? Ujian yang kita kena ni tadi, maknanya dah dinding macam mana dah tak ada lagi, yang maknanya kita tak nampak lagi ujian yang lebih berat mana kita kena. Inilah yang paling berat, maknanya dah sampai kita dah merapu, kata tu. Merapu seorang tu. Kan orang kau dah tekanan sangat, dah apa kan, dia merapu, dia ya Allah, tapi dia merapu tu, ya Allah, aku tak tahu, ya Allah. Sebab bila kita ni, yang kadang bila kita dalam keadaan tak kena ujian, kita ingat sebut nama Allah best. Tapi bila Allah uji ke, dia bagi kita ujian, dia nak tengok kita tu dengan dia lagi tak. Tentu ujian yang datang tu special, dia tahu apa kelemahan kita. Jadi dia nak nyanyi kita tak? Allah tak. Cuma kita mula-mula tu memang bergolak lah. Ya, baru kita tahu, terkejut, rupanya ini masalah kita, rupanya ada cinta lain lagi selain Allah. Wah, tu jam baru kita, ya Allah, tolonglah ya Allah, Engkau yang bukakan, kau tidak, aku tak tahu ini kelemahan aku, kan? Selama ni aku ingat aku dah dengan kau aja, bila Engkau tunjukkan ada lagi yang kau cinta, baru aku tahu betul, ya Allah, kuat betul aku cinta dengan makhluk ni juga. Itu tadi. Rupanya dia nak train kita betul-betul dengan dia. Jadi tu saya cakap tadi, kalau ilmu macam kita ni, maknanya ni ilmu yang mana kita nanti betul-betul bukan berserah pada saya.
berserah betul-betul kepada Allah, barulah kita. Macam kan dia cerita dulu macam mana naik kapal tengah laut, kapal kita kena pukul ombak besar, kapal juga pecah, satu papan pun kita tak dapat nak apa, tak mana pergi, semua yang lain hancur berderai ke mana kita tak dapat. Di tengah-tengah laut terkapai tadi, antara tenggelam hidup dan mati tadi, kan? Waktu tu bersama kita, siapa kita? Kalau kita mengingat Allah, pertolongan Allah, maknanya waktu tu. Tapi nak capaikan pertolongan Allah tu, waktu tu macam mana keadaan kita? Tak tentu arah tak? Betul? Kalau dia tak bagi kita, kita tak dapat rasa mati sebelum mati. Betul tak? Tak dapat kita. Tapi boleh kita bayangkan, boleh bayangkan saja. Kapal tengah laut, dia pukul kita terkapai-kapai, kita hanya dapat membayangkan seperti ilmu yakin. Bukan ilmu ainul yakin. Kita membayang-bayangkan harimau tu di hutan. Garang lah guru tu cakap. Hui, takut aku dengar guru ni cerita pun takut aku. Padahal kita tak tengok lagi, guru tu cerita je. Kapal tu pecah. Betul? Tapi sekurang-kurangnya kita yakin tu dululah. Ha? Sebelum nanti dia bawa kita ke hutan. Sebelum nanti dia bawa kita ke laut. Sebut laut kita dah takut dah. Laut aja kita dah takut. Ini pecah ni memang diceritakan pecah, memang nak bagi pecah ni. Pasal aku dah khatam yang ilmu dengar tadi. Ilmu yakin dengar tadi, aku dah sudah dapat. Ya. Sekarang ni memang Allah nak ajar aku pula ainul yakin pula. Lihat sendiri. Rasa sendiri, lihat sendiri kan. Ainul yakin. Tu. Wah, botol pecah. Kita pun dah, ya Allah, kena aku. Baru tahu betul rasa tu tadi. Ainul yakin. Ataupun ainul yakin ni maknanya kita tengok sendiri orang terkapai-kapai. Itu lebih tepat lagi lah. Akul yakin tu kita rasa. Ainul yakin ni maknanya kita lihat sini, kita pergi kapal, kita selamat, orang tu terkapai-kapai. Ngeri tak kita tengok? Mata kita ainul lihat kan? Itu ainul yakin. Akul yakin kita sendiri terkapai-kapai. Macam mana pula? Kan lain beza tu. Itu kata. Itu pasal lain ilmu kenal Allah, ilmu yakin lain. Ilmu kenal Allah, ainul yakin lain. Ilmu kenal Allah, hakul yakin lain. Ilmu kenal Allah, kamalul yakin lagi lain. Semua dia ada dia punya. Ya? Itu tadi. Sampai itu. Kita ni jangan kita nak petikaikan. Itu je. Dalam bab kita dengan Allah nanti, dia punya adab dia jangan kita petikaikan. Petikaikan kena gitu. So, dia duduk situ, dia dah tak ada apa benda lah. Hanya Allah je. Dia tunggu arahan Allah. So bercakap. So lihat. So diam. Walaupun 1000 orang datang berbincang borang, kau tak boleh ikut hawa nafsu kau terus cakap. Kau punya tingkatan dengan Allah suruh diam. Kau pun 1000 orang cakap ni, aku boleh jawab ni. Habis kau jawab, kenalah kau. Kau petikai kan. Kan dia dah cakap kau diam je setahun ni, kau diam. Ataupun dia bagi 3 bulan ke, tengoklah dia masing-masing punya diri. Kau sebulan ni matikan diri je kau. Dia dah ajar macam tu kan. Jangan kau cuba-cuba nak bergerak dengan izin kau, tanpa izin dia. Okay? Jadi. Tapi kalau ainul yakin, pergi lihat ke hutan, guru tu bawa, tengok sendiri harimau tu. Tengok muka harimau pun geram, guys. Nyorok. Aku yakin kau bergelut dengan dia. Macam mana ngeri tak ngeri tadi? Bergelut dengan harimau. Kamalul yakin kau dapat jinakkan harimau tadi. Kamalul yakin kau tercapai kat tengah laut tadi, kau dah yakin hanya Allah je yang boleh selamatkan kau. Kau dah serah diri betul-betul pada Allah. Aku selama ni tak hidup pun. Aku syok sendiri, angan-angan rasa aku hidup. Dia dah dapat kamalul ya. Jadi kita nak mencapai itu. Yang ni saya ceritakan nanti, kelak nanti insya-Allah mudah-mudahan kita sampai sama-sama mengalaminya. Sebab saya cakap tadi,
kita akan menempuh jalan yang sangat susah. Tapi apa pun susah tu tadi kan saya dah cakap, fa inna ma'al usri usran, menempuh jalan Allah susah, kita harapan kita hanya kepada Allah. Allah akan mudahkan dah. Itu je. Bukan kata susah tak payah, tak buat tu lagi teruk. Bukan maknanya hidup ni susah, bukan. Sebenarnya Allah nak bagi sebenarnya kemanisan, ketenangan. Ya. Sebelum kita tadi mati, kita dah merasai tadi. Mati itu sebenarnya dapat kita rasai, mati yang Allah mati yang kita tadi kan. Kita dapat rasa itu betul-betul nikmat. Memang kalau kau tak jumpa dengan dia punya ahli dia, memanglah engkau rasa macam tak nak lah aku, susah lah. Tunggulah nanti kita memang mati, tunggu. Kita tersilap. Confident ke kita nanti betul-betul mati itu datang kita tanpa buat persiapan? Ini Rasulullah yang suruh. Rasulullah kata kalau nak memperbaharui iman, barukan balik seperti iman kita dulu di alam roh kita belum lagi masuk ke tubuh, kita belum ada 4,000 tahun dulu. Roh kita dengan siapa? Sedap ni dengan siapa tu nikmat dia? Dengan. Jadi Rasulullah kata nak barukan macam tu balik, kena banyak akthiru min qawli la ilaha illallah. Jadi kita pun dah dibagi faham Allah, la tu tak ada. Jangan lagi kau nak, bila dah mulakan tu dah merasakan diri lagi. Dah maknanya peperangan dah, peperangan lawan diri. Jangan ada rasa di peperangan hawa nafsu tu tadi. Bila dah start la ilaha illallah, kita faham dah. Sebab kita tahu kalau kita rasa ada diri tak, maknanya kita tak dapat barukan iman kita, maknanya kita tak beriman, maka kita akan dalam keadaan pahit, dalam keadaan innal insana lafil, dalam kerugian. Tengok orang tu steady, tak belajar benda ni dia. Kita jangan lihat orang, sebab itu orang tu, itu Allah Ta'ala yang uruskan. Kita jangan sibuk, itu semua Allah yang atur. Ibu kita, bapa kita, anak kita, siapa pun isteri kita, semua Allah yang atur. Bukan kita. Kita sendiri minta diri kita, jangan kita atur diri kita sendiri. Kita sendiri minta, Allah yang atur. Itu sebenarnya konsep ni sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ini aku diutus tak lain mubasyirah wa nazirah. Inilah berita gembira. Kembali kepada Allah betul-betul. Hidup kita ni jangan rasa kepunyaan kita. Susah sekarang ni, tapi beruntung kita dipilih oleh Allah. Manusia akan jadi asing balik, kata Nabi. Aku dulu mula-mula datang asing dianggapnya. Nanti kembali akan dah top, nanti kembali balik akan jadi pelajaran ni tak mau lagi. Manusia dah jauh daripada pelajaran ni. Semua pelajaran-pelajaran yang jenis apa namanya, pelajaran moden apa. Bukan saya cakap tak bagus, tapi moden pun macam mana pun kena dengan tauhid. Sebab tu semua ilmu Allah, moden pun ilmu Allah. Setiap ilmu Allah mengalir kepada mengesahkan Allah, bukan mensekutukan Allah. Jadi mengapa kau kata moden tetapi kau tak bawa mensekutukan Allah? Maknanya kau dalam keadaan mensekutukan Allah tu bukan. Dia tak kira moden ke tak moden. Dulu pun ada moden zaman Nabi Sulaiman, moden juga. Lagi moden pada dia tu, lagi moden zaman Nabi Sulaiman tu. Kenderaan tak payah pakai minyak, terbang semua banyak kan. Ada yang pakai burung, ada yang pakai apa. Tak ada tersesat pun, jauh macam mana pun. Dia pakai apa tu? Dia pakai satelit ke? Mana ada? Engkau pakai satelit, tak canggih lagi, di mana ada pakai satelit? Pernah hidup zaman Nabi Sulaiman? Kita kena betul-betul dengan Allah. Allah tunjukkan. Bukan cerita dalam sejarah kisah, dalam Quran kita baca je. Nanti dia ainul yakin bawa jalan situ. Tapi kau tak dengan Allah betul-betul, macam mana aku nak buat? Macam mana? Mata hati kau buta. Engkau hanya mandang dunia je. Tapi Allah ni kau buta. Ya Allah, kau biarkan diri kau tu lama-lama dalam keadaan buta tentang. Tapi kau rasa macam kau dah ibadah, kau rasa
Yakin Allah melihat kau punya engkau. Tak apa, padahal kau tak betul-betul berakhlak dengan Allah lagi. Belum. Engkau masih lagi rasa lagi detik-detik hidup engkau tu engkau menguasai lagi, engkau rasa. Tapi engkau nyebut tu Maliki Yaumiddin. Engkau yang menguasai segala hari, ya Allah, nafas aku semua, hari apa pun, saat apa semua engkau yang kuasai. Maliki Yaumiddin. Tapi kita Maliki Yaumiddin, kita ingat nanti kat pada masa dia yang berkuasa. La haula wala. Jauh betul kita punya tafsir. Lagi tajuk. Habis kat sini Allah tak ada kuasa. Kau nampak Maliki Yaumiddin, maknanya kuasa tu hari pembalasan. Pasal tafsir dia kata gitu. Jadi tafsir tu hanya menjelaskan tu aja, dia tak bedah siasat. Yang nak bedah siasat, engkau tu kena duduk jalan Allah, baru engkau dibagi Allah bedah dia apa maksud utama tu tadi. Engkau ni 24 jam Allah yang menguasai, bukan engkau menguasai Allah, bukan engkau mengarah Allah, Allah yang arahkan engkau. Selama ni kau ingat macam seolah-olah bila kena susah betul-betul baru kau minta pada Allah pula. Kau tahu pula Allah yang boleh tolong. Bila kau dah sihat, dah tak nak bersyukur, tak nak kau rasa engkau pula yang mengecapi nikmat ni, aku hilang Allah Ta'ala tadi. Tu saya cakap tadi, kita tak akhlak betul-betul dengan Allah. Macam mana kita nak dapat nikmat yang sebenar? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ada saya dah bagi tahu nikmat ni sangat indah, sangat best dengan Allah ni. Kalah segala nikmat. Apa pun nikmat kat dunia ni semua tak terbanding. Jadi Allah akan ajar betul. Saya kata sungguh-sungguh. Macam kamu orang bersungguh-sungguh datang malam ke siang ke suruh datang. Yang penting 1 jam ke 2 jam kamu habiskan masa kamu untuk nak faham benda ni. Pasti Allah janji, pasti aku akan bagi mahalnya tu tadi. Tapi kalau kita tak nakkan pada Allah ganjaran, nanti kita nakkan ganjaran, itu yang menyebabkan dia jauh pada Allah. Itu bukan hala tuju. Hala tuju kita nakkan kepada Allah, nakkan Allah tu, nakkan kemanisan dengan Allah. Bukan ganjaran tu kita dah, sebab kita tahu ganjaran tu hanyalah untuk manusia-manusia yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Memang Allah tu dia ada step. Kalau dia nak jadikan Adam, tak payah buat patung suruh malaikat beribu tahun suruh buat patung Adam. Ambil tanah pada sini, ambil sini. Ikut arahan Allah Ta'ala punya planning buatnya. Citra daripada Allah Ta'ala punya citra Adam tu tadi. Berpuluh tahun kita pun tak tahu. Entah berentah lama nak ciptakan special makhluk tadi. Oleh Allah, innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Jadi burung dihancur-hancurkan. Nabi Ibrahim kata, aku nak lihat kebesaran ya Allah. Kau tak yakin ke? Yakin ya Allah, tapi aku nak lihat depan mata lagi, yakin aku. Boleh campakkan, hancurkan burung hancur. Satu ke laut sana. Hancur semua Okey, bismillah. Kun fayakun. Allah perlu cantum jadi burung balik. Ini belum apa-apa Musa. Biar gitulah apa Ibrahim. Ini kecilnya hal. Allah Ta'ala kata mudah sangat, dia kata mudah sangat bagi Allah tu. Allah Ta'ala kata nampak. Tapi bila kita tak faham konsep ni tadi, kita tak mau kenal diri, kenal Allah. Ya Allah, Allah Ta'ala kata neraka jahanam, azab bila seseorang tu dia tak memahami Allah. Dia punya hati, perasaan dibagi oleh Allah, tapi dia tutupi, dia rasakan diri dia. Padahal dia tahu hati ni, aku nak ni semua daripada Allah, dia tahu, tapi dia tutupi, lama-lama tutup penyakit. Itulah sebenarnya engkau sendiri nakkan tempat kau di jahanam. Itu Allah memang siapkan. Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahun. Aku siapkan neraka jahanam yang paling azab sekali bagi golongan, banyaknya itu adalah daripada jin dan manusia banyaknya. Allah dah bagi tahu awal-awal lagi. Apa ciri-ciri dia? Lahum qulubun la yafqahun. Dia ada hati, dia tak memahami aku. Padahal dia lihat, dia tahu aku.
Dan dia tak mau belajar, dia tak mau lagi, dia biarkan. Dia ada telinga tapi dia tak mendengar dengan pendengaran Allah. Dia nafikan, dia rasa itu pendengaran dia. Dan kalau dia dengar yang betul, dia tutup, dia kata tak dengar, mana aku tak faham lah Muhammad cakap apa ni. Padahal dia faham, dia kata tak faham aku. Dia melihat, dia kata mana ada aku lihat. Padahal dia melihat kebenaran Muhammad dia tak ada kedirian, dia tahu. Kau baling ke, kau pukul ke, kau apa, kau tetap dia doakan kau baik. Maknanya dia tak ada kedirian. Buat. Itu maknanya orang kalau ada ciri-ciri itu memang dia dah menempah tempat di neraka jahat bersama jin. Dan disebut jin sebab jin dulu ada dulu sebelum manusia. Kebanyak kasir. Jadi beruntung kita, mudah-mudahan jadi orang yang sedikit, jangan jadi orang yang Maknanya banyakkan kita tengok keliling kita, kebanyakan gitulah golongan neraka jahat. Kita bersyukur, bawalah isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Sebab sekarang ni saya minta maaf, saya cakap tak apalah, bukan bumi sini tak apalah, tapi saya ceritakan kebanyakan jadi sekarang ni dalam satu keluarga pun, satu orang pun nak duduk jalan ni susah. Kalau kita ronda satu kampung, ada satu pun kat kampung tu jadilah boleh kawal satu kampung. Ibarat gitulah ni, kira kita ambil purata gitulah. Rahmat Allah tu akan menaungi orang yang ada ilmu, kefahaman tentang Allah ni tadi. Beruntung patutnya. Dia tapi orang hina dia pun dia tetap doakan. Jadi kalau nak turunlah tadi bala daripada Allah ibaratnya, tak jadi sebab ada ahli aku, kekasih aku di situ. Di siang malam, pagi petang mendoakan keselamatan. Dia pergi amar ma'ruf nahi munkar. Orang marah dia, orang apa tak, dia bagi tahu juga. Sebab dia nak selamatkan. Dia tak ada nak upah apa, dia tak ada apa. Dia betul-betul dia nak manusia selamat. Sebab dia tahu Allah bagi tahu dia manusia yang rugi tu, jadi dia kesian. Ada sifat ihsan. Kan? Tapi dia dihina, tetap tak dijalankan kerja. Dalam keadaan dia tak larat ke, dia tetap tak boleh nak pergi, dia berdoakan, ya Allah, selamatkanlah manusia ni, ya Allah. Bagilah engkau dia hamba engkau. Kau janganlah bagi dia turunkan bala ke apa benda, ya Allah. Okay? Sebab engkau lebih sayang hamba engkau. Dia selalu berdoa gitu. Walaupun dia dihentam, dia kata sesat, dia kata dia ni ajaran dia tak betul. Masuk balai polis, keluar balai polis, dia hentam macam-macam. Padahal dia tak boleh melawan apa pun. Dia mendoakan lagi kebaikan. Ini tentera-tentera Allah yang Allah sayangi. Cuma jangan sampai Allah sendiri yang murka. Sebab Allah dah berjanji, siapa yang memusuhi wali-waliku, memusuhi ahli-ahliku, aku akan sendiri isytiharkan perang. Jadi wali dia takut dengar macam tu, bukan takut apa, takut nanti Allah sendiri hantar tentera dia daripada langit, malaikat, hancur bumi ni. Jadi dia bila orang buat tak elok kan dia cepat doa, ya Allah tolonglah, jangan apa-apa kan dia pula cepat-cepat doa, bukan doa celaka pada orang tu. Dia doa minta pada Allah, selamat bagilah ya Allah, dia hamba engkau, engkau tahu kalau kau bagi hidayah kat dia, engkau lebih, ya Allah. Manusia yang macam tu, dia tak menang-menang. Allah cakap begitu, dia tak mau. Dia tak mau disebabkan dia nanti orang tu kena azab. Sifat kasih sayang daripada makhluk tadi. Begitu dia punya perjalanan. Indahnya Allah tu cok sebagai kekasih. Wali-wali Allah ni kekasih Allah juga. Sebab dalam diri dia tak ada lagi sifat yang gitu. Biarpun orang memusuhinya, tetapi dia membalasi dengan doa yang hidayah. Saya ceritakan kemarin dulu, mana Sayyidina Ali tu ditikam. Tahu Abdul Rahman Muljam kan yang bunuh, tahu. Tapi dia tak doakan, dia kata, ya Allah, aku memaafkan. Sebab aku dengar ayat mengatakan memaafkan lebih baik, nanti aku akan mengampunkan orang yang memaaf. Maknanya dalam sekaratul maut dia, kita sakit gigi sikit, orang ketuk lesung atas, kita dah mengamuk dah.
Tapi bila kita ada pelajaran ni, kita akan renung-renungkan. Kita akan tengok wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita tengok dalam diri kita apa-apa. Kan? Allah ajar kita sabar. Allah itu kan dia ketuk lesung tu, aku yang suruh tu. Kan? Bukan dia ketuk, aku yang suruh. Terima kasih ya Allah. Bila Allah dah kata gitu kan, kita dah tak nampak. Tapi kalau kita nampak makhluk yang ketuk, angin dah kita. Angin satu badan naik kita. Kan? Tapi bila dia dah kata, aku yang ketuk tu, spontan dia datang. Cool kita balik kan? Cool. Cepat cool balik kan? Tu tadi. Apa pun keadaan kita dengan Allah, nanti akan datang, kita nampak baik ke buruk nanti dia akan duduk dengan aku. Jangan pergi kat baik tu dulu sebelum aku suruh. Aku lah yang menciptakan baik tu, duduk dengan aku, bukan duduk kat baik tu. Lainkan aku suruh baru pergi. Kita bermain kat situ. Jangan kau pergi ni Kang. Solat ni tak kira solat jemaah ni dia renggang-renggang, jangan. Kau kena jaga. Dia orang tu buat, biarkan. Tu aku yang suruh dia orang. Dia orang buat tu kerana aku, tak apa. Jangan bertikaikan. Dia orang buat tak apa. Yang kau jangan. Kita kadang-kadang terbujuk juga. Dia orang dah banyak ni. Ya Allah, bolehlah solat jemaah ni, tak apalah renggang-renggang ya Allah. Jangan. Degil kau, jangan. Aku dah cakap kan, untuk engkau jangan. Yang lain tu buat tak apa, aku yang suruh. Ya, tak nak bangkang ya Allah. Asalkan kau dengan aku. Minta maaf ya Allah, aku tak faham. Ya, kadang-kadang dah kita dah dirisau begini, tiba-tiba ramai orang dah, orang pun mengatur kita, si Haji ni dah tak nak jemaah ke? Padahal bukan kita tak nak, kita memang jemaah, suka jemaah. Tapi bila soal renggang ni, Allah bagi kat kita gitu. Jadi bila dah lama orang kata kita ni, bapak mentua kata kita dah tak nak solat jemaah. Saya nak cakap, dia tak bagi cakap. Tapi problem lah kita dengan bapak mentua. Kita tak dibagi cakap. Sebab kalau cakap, nanti kita tahu berbalah. Tak elok jadi dia. Jadi saya diam makan. Makan itu. Yang penting tak apa ya Allah, aku pun engkau je. Biar macam mana pun. Biar seluruh penduduk tak suka aku, kata aku macam-macam, tak apa. Aku doakan dia, mudah-mudahan dia faham situasi aku. Sebab situasi aku ikut sehal macam ni, fatwa, aku mau fatwakan diri aku. Tak suruh fatwa semua orang, jangan pergi. Saya kata, Allah bagi fatwa untuk aku. Jadi kalau kau nakkan apa hukum ni, kau tanya pada Allah. Kalau fatwa Allah tak kata, kau pun tak boleh. Kalau kata Allah kata boleh kau. Sebab kedua-dua tu daripada tangan Allah. Tapi bagi kita dulu, kita kena mustahak. Macam mana dia nak kita ni? Itu saya fatwa. Saya tak salahkan orang kau pergi solat. Saya tak cakap tak sah. Solat kau berjemaah, itu maknanya itu bukan nama jemaah. Itu nama berkumpul. Kan? Sebab makna jemaah tu tidak bercerai tak ada apa benda COVID ni tadi. Bila manusia dah banyak lupa, dah malas nak layan COVID. Sekarang kan dah mula orang manusia dah malas nak fikir COVID. Berapa ribu lantak kau janji. Betul? Kan manusia dah, Allah dah mula bagi. Mula-mula semua ketakutan dengan COVID. Tapi sekarang ni dah mula orang tak heran dah. Betul? Nampak? Dia akan kembali balik. Awalu al-akhiru waz-zahiru wal. Jadi macam mana pun awal dia macam mana, akhir dia macam mana, zahir dia macam mana, batin, tetap engkau dengan. Jangan kau terbujuk pada suasana zaman tu. Tak ada istilah zaman. Bila kita dah kenal diri, kenal istilah dia, kita dengan dia tak ada. Dia 24 jam wal asr, sentiasa demi masa, saat, minit, jam, tahun, bulan, abad, apa pun sentiasa mengesahkan Allah. Itu jangan kita risau. Yang risau kita tak isahkan Allah. Duduk situ. Itu yang manis tiada pahit. Walau macam mana pun kau kena pahit je, keliling kampung hentam kau, tapi tetap kau dalam keadaan kemanisan dengan Allah. Macam Abu Yazid Al-Bustami saya cerita tadi. Dia kena sakit, azab macam tu, dia rasa nikmat.
Sebab dia kata ujian yang Allah bagi tu, yang sakit tu, sebenarnya itu adalah kesenangan aku dengan Allah. Berapa lama dia latihan ni tu, itu kita tak tahu. Yang pentingnya saya nak bagi tahu sama-sama kita, jangan kita takut menghadapi ujian. Malahan bersyukurlah ujian tu sampai, sebab ujian tu akan mendetekkan kelemahan kita. Bila kita tahu kelemahan kita, kita akan memperbaiki, maka kita akan kukuh, teguh, diteguhkan oleh Allah sentiasa. Itu tadi. Ya, saya rasa setakat tu dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan peringatan ni akan bawa kita merosak dalam diri kita, hingga nanti kita tidak ada lagi